Recording dah naik tak, Amar? Ya, Recording dah naik? naik. Dah start dah. Yang Sakinah ni ke? Yang nama Sakinah ni je ke? Ya, betul-betul. Akak nampak Tadi. tadi Dr. Sakinah on dia punya kamera tadi. Sekejap kita jadikan dia co-host. Assalamualaikum, Doktor. Okey. Boleh dengar tak? Sekarang dah dengar dah. Okey. Dah boleh buka doktornya kamera yang comel tu dah. Tengok doktor. Kan? Obviously lah kita nak tengok doktor. Barulah bersemangat ni nak tanya soalan banyak ni. Alamak. Alamak doktor. Lama nak tunggu hari ni jumpa doktor. InsyaAllah dah dengar perkongsian hari ni. Okay. Saya bukan moderator hari ni. Kita serahkan Amal hari ni. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat malam. So, untunglah siapa yang join kita punya webinar malam ni sebab malam ni kita ada cabutan bertuah kepada 5 orang. 5 orang yang bertuah lah. Jadi, teruskan mendengar sehingga ke hujung webinar, okay? Alright, so kita boleh mula ke? Panel semua dah bersedia? Sebelum tu saya nak perkenalkan lah. Kita ada 2 tetamu hari ini. Okay, dah ready? Alright. Okay, so kita ada 2 tetamu jemputan hari ini yang tidak kurang hebatnya lah, calang lah. Okay, yang pertama adalah Dr. Sakinah binti Sulong, iaitu beliau merupakan pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Nilai. Beliau berkhidmat bersama Kementerian Kesihatan Malaysia selama 23 tahun menjadi pakar perubatan keluarga selama 14 tahun. Beliau adalah assessor kepada Breastfeeding Hospital Initiative. Okay, jadi panel kedua kita bersama juga dengan Puan Syafawati Nur Hafizah binti Adnan Adil. Beliau merupakan kaunselor laktasi. Beliau juga adalah Ketua Kursus Bahasa Inggeris di Jabatan Pengajian Am Politeknik Nilai. Dan beliau merupakan ibu kepada 4 orang anak dan admin Happy Breastfeeding Malaysia. Siapa yang follow group ni. And then beliau juga merupakan AJK Malaysian Breastfeeding Peer Counselor Association dan ahli breastfeeding counselor networking program dan juga LC, lactation counselor Kelab Susu Ibu Nilai. Okay, selamat datang. Terima kasih Dr. Sakinah, Puan Syafawati sudi join webinar malam ni. Okay, semangat ni nak share ilmu kepada ibu-ibu baru. Okay, so tajuk kita pada malam ni. Okay, tajuk kita pada malam ni adalah relaktasi. Siapa tahu apa itu relaktasi? Kalau tahu, angkat tangan. Kalau tak tahu, tunjuk love. Okay, so tak ada yang respon. Tak tahu. Okay. So saya sebelum kita mula saya explain sikit lah. Okay, apa benda tu lah relaktasi ni kan. Ada orang ingat daripada daripada orang yang tak ada susu ke? Tidak jangan confuse apa maksud relaktasi. Relaktasi ni biasanya kita saya bagi point lah. Okay. Jadi relaktasi ni perlu apabila terlalu banyak kes ibu yang menghentikan penyusuan terlalu awal. Biasanya kes nipple confuse ke apa ke dan mak berhenti menyusu dan kemudian dia rasa macam nak susukan anak dia balik. Okay, sebab dia dapat tahu sebenarnya susu dia, diingatkan susu dia tak ada tapi sebenarnya ada je susu dia tu, tapi masa tu dia tak boleh nak fikir. Tapi sampailah masa bila anak 4 bulan baru macam boleh tak saya nak susukan anak saya balik? Boleh tak? Okay. Itu salah satulah kenapa kita perlukan relaktasi. Yang kedua, ada juga ibu yang mengalami komplikasi semasa bersalin dan dia memang dah tak dapat nak teruskan menyusu anak. Contohlah macam anak yang masuk NICU contohlah kan, ada anak
yang perlu menyusu menggunakan tube. Jadi mak ni kadang-kadang macam saya lah, ni pengalaman saya sendiri. 4 bulan anak dekat NICU minum menggunakan tube. Okay, kita dapat perlu memerah hari-hari, tapi ada masa kita terlalu down dan akhirnya susu kita berkurang lah sebab kita dah dah jarang memerah macam tu. Okay, jadi bila kita ada rasa bila anak dah okey, masa tu lah kita dah rasa macam mana nak buat relaksasi balik. Ramai yang macam tak ada orang kata guide macam mana nak kembalikan semula penyusuan dengan anaknya yang selama ni memang minum pakai tube kan. Banyak benda nak kena buat. Okay, dan lagi satu kenapa relaksasi ni perlu, sebab bila banyak sangat tips-tips yang diberikan di media sosial berkaitan dengan cara nak adakan semula susu. Jadi kita nak pastikan info yang ibu dapat ni adalah yang tepat lah, bukan semua tips yang kita boleh cedok. Okay, terutama bila orang dah showkan, okay ambil lah ubat ni nak adakan susu. Tak semuanya kita perlu ikut jadi kita perlu gunakan saluran yang betul, dengar daripada orang yang memang pakar dalam bidang ni. Okay, so malam ni kita terus bertanya kepada panel pertama kita lah, Dr. Sakinah. Okay, Dr. Sakinah, kita nak tanya soalan. Dari segi saintifik, boleh tak Dr. Sakinah terangkan kenapa susu ibu ni boleh kering? Supaya ibu ni faham punca-puncanya dan jelaslah untuk apa yang perlu dibuat untuk mengadakan susu ibu atau relaksasi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua yang dapat bersama-sama dengan kita malam ni ya. Macam ramai juga kita punya peserta malam ni, ibu-ibu yang nak berkongsi ataupun kita kata nak mendengar lah perkongsian kita malam ni. Jadi sebenarnya penyusuan susu ibu ni dia melibatkan sistem fisiologi badan kita sebenarnya. Dipengaruhi oleh 2 hormon yang utama, iaitu hormon prolaktin dengan oksitosin. Ya. Jadi kita dalam badan wanita ni memang kita kata Allah dah ciptakan kita ada payudara, di mana payudara tu ada sel-sel memori, alveoli, ada nipple, ada alveoli, ada ductus ya. So yang menghasilkan susu adalah alveoli. Alveoli. Dan daripada alveoli akan disambung pada puting susu melalui ductus. Jadi penghasilan susu dekat alveoli itu dipengaruhi oleh prolaktin, hormon prolaktin. Ya. Dan hormon prolaktin yang bertindak ni sebenarnya berasal daripada otak pituitary kita. Ya, daripada kelenjar pituitary dekat otak. Dan manakala penghasilan susu dihasilkan oleh kita kata alveoli dipengaruhi oleh hormon prolaktin, pengeluaran susu dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Jadi 2 hormon tadi, prolaktin dengan oksitosin. Hormon oksitosin pula ini yang bertanggungjawab pada yang kita panggil let down reflex ni, yang akan mengeluarkan susu. Di mana bila dah ada susu dihasilkan dekat alveoli, dekat kita punya payudara susu orang ibu tu, akan ada sel-sel yang mengecut dan yang akan merembeskan, menyebabkan susu tu dikeluarkan melalui ductus dan terus pada puting susu dan dapat pada baby. Jadi kenapa ibu-ibu yang mungkin kita kata selalunya yang berlaku, about 30% of the mother, dia ada masalah dengan perceived insufficient milk. Kita panggil PIM. Di mana ibu tu dia sendiri secara psikologi, dia rasa macam perceive, dia rasa beranggapan bahawa susu badan dia tak cukup. Selalu kita jumpa macam ni. Dia cakap, doktor saya tak ada susu lah, memang susu saya kering. Saya kata, macam mana puan tahu yang susu kering? Dia kata memang tak ada. Dia kata tak banyak keluar. Tak macam dia kata macam, kemudian dia bandingkan dengan ibu-ibu lain yang mungkin macam dia kata
belum bersalin lagi dah ada dah susu. Tu silap sebenarnya, sebab kita tahu hormon prolaktin tu memang dah dihasilkan daripada semasa ibu mengandung. Tapi biasanya penghasilan susu tu tak banyak. Jadi kita tak boleh nak expect bila lahir je baby tu terus banyak susu. Tak boleh. Sebab pada masa lepas bersalin baru hormon prolaktin tu akan kita kata meningkat. Dan macam mana hormon prolaktin ni boleh meningkat? Hormon prolaktin ni meningkat biasanya waktu malam. Jadi kalau ibu-ibu, kalau dah jadi ibu ni memang tak boleh, kita kata janganlah tidur malam lena sangat sampai kita kata biarkan baby kan. Kita seronok lah baby tidur malam, kita pun seronok tidur malam. Jangan macam tu. Kerapkan. Ada juga amalan yang setengah ibu tu saya dapat tahu yang bila malam je dia nak rehat, dia bagi susu botol. Ni pun salah. Sebabnya hormon prolaktin waktu malam yang banyak terhasil. Jadi waktu malam kerapkan menyusu. Okey. Dan bila dia expect lepas bersalin je terus banyak susu, tu yang macam bila susu sikit dia akan rasa secara psikologi dia rasa macam susu dia sikit. Dan kita kena macam saya cakap tadi, hormon prolaktin ni dihasilkan oleh kita kata pituitary, iaitu otak. Jadi once otak tu dah ada perceive yang macam beranggapan bahawa susu tak banyak, dia terus jadi hormon prolaktin tu pun down dan menyebabkan penghasilan susu tak banyak. Itu nombor satu. Perceive insufficient milk. Kedua, kalau ibu tu stres, ibu tu penat, ataupun ibu tu kita kata sedang mengalami satu critical illness, contoh kata kalau berada di ICU, mungkin masa tu kita kata memang production susu akan kurang. Kenapa? Sebab ini disebabkan oleh hormon oksitosin. Hormon oksitosin kita ni yang bertanggungjawab untuk let down reflex ni, menghasilkan merangsang pengeluaran susu ni, ia amat dipengaruhi oleh emosi ibu, bonding. Sebab tu kita kata bila lepas baby lahir kita kena ada selalu mak kena letak kat room in. Maksudnya kena bersama dengan baby, kena bersama dengan ibu sebab kita nak meningkatkan oksitosin. Jadi kalau sekiranya ibu tu penat, ibu tu stres, ibu tu mengalami penyakit yang kita kata kritikal, hormon oksitosin akan drop dan seterusnya menyebabkan hormon pengeluaran susu tu terganggu. Itu pun salah satu sebab. So jadi sebagai ibu kena tengoklah faktor-faktor ni. Sebab tu saya punya nasihat selalunya dekat ibu-ibu, memang kita perlu room in. Ibu kena biasakan menjaga baby, menyentuh baby, pandang muka baby untuk merangsang penghasilan oksitosin. Dan kemudian kita kena ingat juga itulah salah satu sebab kenapa walaupun ibu tu mengalami kita kata pembedahan, melahirkan melalui caesar, kita still menggalakkan ibu tu untuk menguruskan baby tu. Dan jangan lupa saya selalu nasihatkan juga pada ibu-ibu, kalau baby tidur, you tidur. Bila baby jaga, maksudnya kan sebab ibu perlu rehat. Bila baby tidur, you please tidur juga, mesti kena cukup rehat. Kalau tak cukup rehat, dan hormon oksitosin pun mungkin boleh berkurang. Dan seterusnya yang ketiga saya rasa kena cakap juga ni. Berkenaan kita kata attachment, positioning. Kalau positioning tak betul, contoh kalau ibu tu dia tak a simple thing, contohnya dia tak bersandar, dia tak memastikan dirinya selesa, dia akan mudah rasa sakit belakang. Jadi bila sakit belakang dan dia akan mempengaruhi juga proses penyusuan tu sebab ibu tu tak selesa. Yang kedua, bila attachment tak betul. Attachment tak betul, baby tak betul-betul saking sebab masih banyak ibu-ibu, terutama pada ibu-ibu yang first timers kan, primary gravida, yang baru anak pertama, dia mungkin tak tahu macam mana nak position baby dia. Kat mana nak attach baby, nak hisap macam mana, sebab selalu ni orang ingat, ibu-ibu ingat bila hisap mesti hisap dekat puting tu saja. Dia sebenarnya bukan area nipple tu saja, tapi mestilah areola tu, kawasan yang gelap tu. Jadi bila penghisapan tak betul, attachment tak betul, ia menyebabkan kurangnya daya tindakan kita kata hisap.
Dan bila hisapannya kurang, sebenarnya dia mengurangkan penghasilan hormon prolaktin juga. Ya, sebab dan satu lagi faktor yang keempat yang saya rasa ialah bila ibu tu tidak kerap menyusukan anak. Tidak kerap jadi infrequent emptying of the breast. Kan, maksudnya bila breast tu sentiasa penuh, jarang bagi susu dekat baby, dia menyebabkan ada satu tindakan refleks yang dikatakan sebab bila breast tu kita kata penuh, banyak susu, dia menyebabkan dia hantar satu isyarat dekat otak ni supaya prolaktin ni kurang. Sebab dia tak nak, dah dia kata okey dah cukup supply milk. So jangan hasilkan susu. Jadi bila ibu tu jarang menyusukan bayi, ni termasuk juga pada ibu-ibu yang pam susu kan. Bila dia jarang pam susu, contohnya bila dia dah start kerja, dia akan secara automatik bila jarang pam susu, jarang empty the breast, penghasilan susu juga akan berkurang. Jadi ni antara saya sebut 4 faktor yang yang selalu jumpa yang kita kata boleh menyebabkan penghasilan susu berkurang. Jadi bukan dia disebabkan oleh memang semula jadi saya tak ada susu. No, mesti ada, kita tengok balik sebenarnya ada faktor-faktor risiko yang sebenarnya ibu tak sedar berlaku. Itu macam dia kata sebab hari pertama tu memang tak ada susu. Sebenarnya dia tak faham yang hari pertama memang takkan ada susu banyak. Yang ada hanyalah kolostrum hari pertama dan kedua. Dan saya selalu sebut pada ibu-ibu, hari pertama, hari kedua walaupun tak ada susu banyak, ada kolostrum je yang titis-titis je tu, saya kata yang itulah yang bagus. You kena bagi dan you kena sentiasa letak baby tu dekat you punya dada. Sebab nak kita kata baby kena belajar macam mana nak suckle, ya, supaya merangsang penghasilan susu, dan ibu pun kena belajar macam mana nak pegang baby, nak position the baby, mulut baby kat mana, muka baby kat mana, supaya kita kata attachment tu dapat berlaku dengan baik dan seterusnya tidak menyebabkan nipple crack ataupun breast engorgement later on. Sebab kalau position attachment tu tak betul, baby hisap dengan tidak betul, dia akan menyebabkan mudah berlaku nipple sore dan seterusnya nipple crack. And bagi ibu-ibu pun mesti faham yang pernah kena ni mesti akan kata memang sangat sakit. So itu pun bila ibu dah sakit, dia secara tidak langsung lama-lama dia akan membuatkan penghasilan susu akan berkurang sebab ibu akan kurang memberikan susu. Itulah antara faktor-faktor yang yang saya rasa macam kita kata sering berlaku pada ibu-ibu kita. Baik. So jelas sangatlah faktor-faktor tersebutlah untuk kenapa kita rasa susu kita kering. Okay, jadi kita dah tahu kenapa jadi macam tu. Okay, so untuk Puan Syafawati, okay, nak tanya soalan untuk panel 2. Puan Syafawati selaku kaunselor laktasi, mesti dah banyak berhadapan dengan kes yang macam ni kan, mak nak menyusukan anak semula, dilaktasi lah. Jadi apa nasihat Puan kepada mak-mak ni dari segi persediaan yang perlu mereka ambil sebelum memulakan proses dilaktasi? Okey, baiklah. Terima kasih Puan Moderator dan salam perkenalan juga untuk Dr. Sakinah dan juga semua audiens yang ada pada malam ni. Okey, baiklah. Dari segi persiapan, first and foremost, mak-mak kena tahu apa dia punya tujuan. Apa yang dia nak sebenarnya, apa tujuan dia, apa yang dia nak capai. Kenapa dia nak relaktasi. Okay, so of course lah macam yang Dr. Sakinah dah cakap tadi, mungkin mak-mak ni baru tersedar betapa bernilainya susu ibu tu dan perlu diberikan kepada bayi tu dibanding dengan susu formula ataupun susu gantian. Okay, mungkin dia baru tersedar, dah 2 bulan berhenti menyusu, baru tersedar sebenarnya dia rasa sangat rugi bila dia menghentikan penyusuan pada bayi. Jadi macam kita tahu dilaktasi ni adalah proses untuk menyusukan semula bayi yang telah kita berhentikan proses penyusuan tu tadi. Mungkin atas sebab-sebab faktor yang telah dikongsikan oleh Dr. Sakinah sebentar tadilah. Okay, so dari segi persediaan, okay, saya akan kongsikan 4. Okay, yang pertama, persediaan sangat-sangat penting bagi saya iaitu persiapan ataupun persediaan dari segi ilmu. Okay, so
ibu-ibu perlu tahu ilmu penyusuan. Even tadi pun Dr. Sakinah ada cakap, kena tahu macam mana cara pelekapan yang betul, cara positionkan baby yang betul. Sebab kita nak menghasilkan penyusuan yang efektif supaya kita nak pastikan bayi dapat susu yang secukupnya. Bukannya menyusu tu syok-syok sendiri tiba-tiba tapi breast bengkak, susu tak dapat keluar dengan betul, tiba-tiba ada clogged up. Maksudnya penyusuan tu tak berjalan dengan lancar lah, susu tak keluar dengan lancar. Maksudnya kena check balik dari segi penyusuan ibu tadi, dari segi positioning, dari segi latching tu tadi. Okay, so ilmu kena tahulah ilmu penyusuan susu ibu. Yang first kali tadi itulah yang Dr. Sakinah share, pelekapan, posisi tu memang sangat penting. And penyusuan takkan pernah menyakitkan. Tu yang ibu-ibu kena sangat tahu. Tak boleh macam, oh sikit je ni. Boleh ni, boleh. Tak boleh. Bila start je rasa sakit, unlatch balik baby and try untuk relax. Betulkan balik pelekapan, betulkan balik posisi. Mungkin boleh cuba posisi-posisi yang lain. Kita ada banyak posisi, sebab tu pentingnya ibu-ibu untuk tahu pelbagai posisi yang ada dan juga cara pelekapan yang betul. Okay, selain daripada tu, ibu-ibu juga kena tahu orang kata prinsip utama dalam penyusuan susu ibu. Apa dia? Demand versus supply. Okay, bila adanya demand, baru adanya supply. Demand ni di mana? Okay, demand adalah melalui stimulasi di payudara ibu. Stimulasi di payudara ibu boleh dilakukan dalam 3 bentuk. Sama ada ibu menyusukan bayi secara terus, direct feeding. Yang kedua, melalui perahan menggunakan tangan ataupun kita panggil mamet. Dan yang ketiga, melalui perahan dengan menggunakan mesin. Okay, kalau tanya which one is the best, of course the first one is the best. Latching ataupun suckling daripada mulut bayi adalah hisapan yang terbaik di dalam dunia. Jika nak dibandingkan dengan mana-mana mesin pam yang harga ribuan ringgit pun tak mampu menandingi hisapan ataupun suckling daripada mulut bayi. So itu adalah turutan yang terbaik lah. First, suckling daripada mulut bayi melalui direct feeding. Yang kedua, perahan menggunakan tangan, mamet, dan yang terakhir melalui perahan dengan mesin. Okay, so kena kerapkan stimulasi di payudara. Bila kerap stimulasi di payudara, signal akan dihantar ke otak dan dia akan hantar signal kata perlukan susu. Jadi bila signal dihantar ke otak memerlukan banyak susu, jadi penghasilan also akan bertambah, meningkat seiring dengan permintaan ni tadi. Sebab tu kita cakap more demand, more supply. So jika berlaku sebaliknya, less demand, kurang permintaan, jadi penghasilan juga akan menjadi berkurang. Itulah yang terjadi bila mana ibu tidak menyusukan ataupun kurang sangat menyusukan bayi, so dia akan rasa susu tak ada ataupun susu tak cukup. Sebab apa? Kena check balik faktor ni tadi, demand versus supply. Stimulasi di payudara tu sekerap mana. Bila semakin kurang, maka penghasilan pun makin kurang dan menyebabkan ibu rasa mula-mula tak ada susu dan seterusnya terus kata tak ada susu. Okey? Dan yang seterusnya, bila tadi kita dah kata ilmu tentang demand versus supply, lagi satu tadi yang doktor juga ada cakap tadi. Dia asyik fikirlah tak ada susu, kurang susu. Yang ni kita selalu cakap berkaitan dengan mindset lah. Mindset ni memang orang kata very miracle. Kalau kita fikir itulah yang jadi. So untuk ibu-ibu menyusu, kena sentiasa positif. Kena sentiasa berfikiran bahawa ibu ada cukup susu untuk bayi. Ibu ada cukup susu untuk bayi. Bila mana ibu sering berkata dan berfikiran tak ada susu lah, tak cukup susu lah doktor, tak ada susu doktor. Puan saya tak ada susu, saya keturunan tak ada susu. Bila mana itu yang sentiasa dipasakkan di fikiran kita dan itu juga yang terhasil. Sebab bila kita fikir kita memang sentiasa tak ada susu, keturunan tak ada susu, so kita pun takkan berusaha sebab itu yang kita fikirkan. Jadi itulah yang terjadi. Jadi untuk ibu-ibu menyusu, mindset pun kena positif. Okey, tu yang pertama tadi lah dari segi ilmu. Yang kedua, dari segi persediaan emosi. Okey, kita faham ibu-ibu menyusu ni lagi-lagi dalam fasa selepas bersalin, dalam fasa pantang. Okey, dia
dia punya orang kata hormon tu naik turun kan, dia akan rasa stres, penat dan sebagainya. Jadi di situlah perlunya orang kata kena ada kekuatan emosi ataupun orang kata perlunya ibu ada persiapan emosi ni tadi. Okey. Jadi untuk relaktasi, persiapan emosi dia apa? Kena ada komitmen yang sangat tinggi. Tak boleh macam okeylah hari ni naklah pam susu, esok stop kejap lah. Tak boleh. Untuk ibu yang nak relaksasi, persiapan dia perlulah komitmen yang tinggi. Okey, dia kena ada komitmen tinggi. Dia tak boleh macam acuh tak acuh, kejap nak, kejap tak nak. Sebab relaksasi ni adalah satu proses yang berpanjangan. Dia bukannya hari ni buat, esok stop, lepas tu sambung balik, tak ada. Dia berpanjangan dan berterusan. Okey, sebab kena ingat ibu relaksasi ni dia nak mengadakan semula susu, okey, untuk menyusukan bayi yang disusukan ni tadi. Okey, sebab dia dah stop hari tu kan. So dia nak adakan balik susu, dia kena ada komitmen yang tinggi sebab kena ada proses-proses yang perlu dia buat lah untuk dia mengadakan semula susu ni tadi. Okay, yang seterusnya persiapan dari segi fizikal. Okay, fizikal ni apa? Okay, mungkin dari segi peralatan perahan sekiranya perlu. Okay, jadi kena ingat ya, ibu-ibu yang nak relaksasi ni mungkin dia dah orang kata dah berhenti penyusuan dalam tempoh 2 bulan, 3 bulan. Bayi dah menyusu dengan menggunakan susu gantian. Jadi bila guna susu gantian ni, bayi akan menyusu gunakan botol. Jadi kat sini faktor nipple confuse ataupun keliru puting memang dah ada lah pada bayi ni tadi. Sebab kalau kita nak menyusukan bayi semula di payudara, bayi akan refuse. Sebab dia dah biasa dengan susu dengan puting botol. Jadi untuk bawa bayi semula untuk menyusu di payudara akan mengambil masa dan juga perlukan usaha yang tinggi lah. Sebab tu saya kata komitmen ibu kena sangat tinggi. Okey, jadi kalau perlukan peralatan perahan, kena sediakanlah peralatan perahan ni tadi. Okey, bukan setakat peralatan perahan ya, peralatan untuk membersihkan juga perlu ada. Sangat penting. Kebersihan tu sangat penting. Nombor 1, kalau kita menyusukan bayi dengan menggunakan medium selain daripada menyusu secara terus di payudara lah. Sama ada tak kisahlah ibu menyusu menggunakan botol susu ke, atau ibu menyusukan guna shrink ke, atau menggunakan cup ke, still kena ada peralatan untuk membersihkan. Okey, dan yang terakhir perlu adanya sokongan. Okey, sokongan ni daripada siapa? Of course bila ibu nak relaksasi, dia perlukan sokongan dari saluran yang betul. Okey, dia boleh refer pada doktor, doktor boleh referkan kepada LC ataupun PC ataupun IBC LC lah. Okey, so selain daripada LC, PC, IBC LC ni, mereka boleh memberikan info yang betul berkaitan dengan relaksasi. Dia akan guide juga ibu-ibu ni tadi apa yang perlu dilakukan, okey, apa yang boleh dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan, okey. Kalau perlukan ubat-ubatan, kita akan konsult pada doktor lah, pengamal perubatan. Okey, PCLC tak boleh prescribe any medication lah, kena ingat tu. And then lagi satu, sokongan daripada orang di sekeliling lah, especially ahli keluarga yang duduk bersama ibu ni tadi. Selalunya yang duduk suamilah, okey, kalau mungkin PJJ mungkin ada duduk dengan ahli keluarga yang lain, ataupun kalau memang duduk dengan anak je mungkin dia ada orang kata kawan baik ataupun bestie yang dia selalu bercakap ataupun meluah perasaan. Okey, jadi sokongan pun sangat-sangat penting. Itu pun antara persediaan yang perlu ibu-ibu consider lah. So saya dah sharekan 4 tadi. Pertama, persediaan dari segi ilmu. Yang kedua, persediaan dari segi emosi. Yang ketiga, persediaan dari segi fizikal. Yang terakhir adalah persediaan dari segi sokongan orang di sekeliling kita, ibu yang nak buat relaksasi ni tadi. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Okay, belum habis lagi. Jadi kita ada lagi soalan. Okay, kita pergi kepada Dr. Sakinah pula. Okay, untuk doktor. Ya, sekarang ni kamilah yang ada grup sokongan ni kan, terlalu banyak terima soalan. Boleh tak
saya makan ubat-ubat macam ni, macam tu, ubat inilah, ubat itu untuk banyakkan susu. Ada yang kata kawan yang sarankan sebab beli kat farmasi, macam tu lah farmasi yang bagi. Lepas tu ada pula kata doktor yang bagi dekat kawan dia. Jadi dia pergi suggestkan pula dekat kawan dia sebab doktor bagi dia. Macam tu. Lepas tu yang paling risau, mak yang dengar daripada orang ni, dia pun main beli je ubat tu, dapatkan ubat tu, lepas tu ada kes yang memang ada side effect kan. Kita tak tahu. Jadi apa nasihat doktor untuk kes sebegini? Okey. Itulah orang Malaysia ni memang dia macam dia nak cepat kan. Sebenarnya kalau kita ada cukup ilmu macam yang Puan Syafawati cakap tadi kan, tips-tips pun Puan Syafawati dah kongsi dah macam mana nak kita kata nak relaksasi ya, memulakan balik lactation. Tapi basically kalau kita faham macam mana susu tu terhasil, macam mana kita boleh banyakkan susu tu, sebenarnya kita tak perlu pun ubat-ubatan tu. Cuma kita kata memang diakui, saya akui dalam bidang perubatan ni memang ada ubat-ubat yang kita guna untuk kita kata membantu penyusuan susu ibu, memulakan penyusuan susu ibu tu. Contoh macam kita kata bagi ibu-ibu yang mungkin bayi dia pramatang kan, dirawat dekat NICU lama, so macam ibu tu masa tu dalam keadaan stres semua tu, nak mulakan balik susu ibu tu memang payah kan. So ada ubat-ubatan yang digunakan. Contoh macam dua ubat yang selalu kita guna ialah Maxolon dengan Domperidone. Tapi Maxolon about 10 mg TDS, satu tablet 3 kali sehari. Biasanya kita bagi dalam kita kata 2 minggu ataupun sebulan macam tu, bergantung pada respon ibu lah. Dan Domperidone 10 mg juga 3 kali sehari juga, dan biasanya memang kita bagi dalam tempoh 2 minggu hingga 1 bulan dan mungkin lebih lama lah. Dia macam ni, bila kita guna ubat-ubatan tu, dia bukan bermakna magic. Maksudnya bila kita guna ubat tu terus berjaya. Tak semestinya, sebab dia masih perlukan dua ubat yang saya sebut tadi, Maxolon dengan Domperidone. Dia sebenarnya fungsi dia lah untuk meningkatkan hormon prolaktin yang saya sebut tadi. So meningkatkan hormon prolaktin, tapi oksitosin dia tak ada tanggungjawab untuk kita kata meningkatkan oksitosin. So still you still kena buat kerja, iaitu letakkan anak tu dekat you punya breast, try susukan, walaupun pada masa tu tak ada susu pun lagi, you still kena berlakon lah, macam kita kata berlakon, letak je susu baby dekat breast. Sebab tu kalau dalam kita kata lactation ni kita belajar, kadang-kadang tu kita gunakan yang macam kita kata yang susu yang macam kita lekatkan dekat nipple tu kan. Kalau siapa yang nak ambil anak angkat ke kan, sebab kita nak supaya ada rangsangan pada kita kata puting payudara ibu tu. Sebab bila ada rangsangan, bila baby suck on the nipple, dekat areola tu, dia akan menghasilkan, kita kata menyebabkan hormon prolaktin dihasilkan, dan seterusnya penghasilan susu akan berlaku. Jadi ubat sahaja tak cukup. Ubat yang doktor bagi tak cukup. Dan kita kena ingat juga, ubat yang diberi itu ada side effect. Seperti yang Puan Moderator sebut tadi, memang ada side effect. Contoh macam Maxolon. Maxolon dia boleh menyebabkan depression. Jadi bagi ibu-ibu kita yang ada sejarah depression, ataupun mungkin masa antenatal tu lagi, masa mengandung pun dia dah ada depression, memang Maxolon tidak disarankan. Ya, jadi tu yang kita kata tak boleh ambil ikut suka, macam ikut kawan je, tak boleh. Sebab kawan tu mungkin doktor bagi sebab dia dah memang di-assess, dah dinilai, ya. Dan kita kata dan dia mungkin tak ada sejarah depression, ya. Dan kemudian satu lagi antara side effect Maxolon lagi ialah tardif dyskinesia. Maksudnya dia ada kita kata macam pergerakan mulut yang ni lah. Biasa kalau patient on antipsychotic pun boleh ada ni tadi dyskinesia. Itu dua, dan adalah few lagi side effect Maxolon yang sebenarnya kita kata boleh dielakkan. Kalau tak perlu jangan ambil.
Kenapa kita kata tak perlu? Sebabnya ada cara lain yang sebenarnya yang you patut buat untuk meningkatkan hormon prolaktin dan oksitosin. Untuk menjayakan kita kata. Mungkin kalau you nak guna dengan pengawasan doktor. Doktor yang prescribe. Jangan ikut-ikut kawan. Okay. Dan kalau contoh satu lagi, kalau macam tadi doktor sebut Maxolon side effect. Maxolon tadi kan. Kalau domperidone dia boleh menyebabkan headache. Most frequent side effect of domperidone adalah headache, sakit kepala. Dah kalau dah sakit kepala, susahlah pula kan. Jadi satu masalah pula. Jadi sebab tu saya kata kalau tak perlu, kalau boleh dielakkan, kita elakkan. Kalau perlu, let doktor prescribe and you ambil dengan pemantauan doktor. Jangan simply pergi beli, dan sebabnya kadang-kadang bila kita main ikut-ikut je, kita pergi beli dan kita dapat side effect, susah cakap kan. Macam nanti you macam kita kata akan menjejaskan kita kata permulaan untuk you memulakan balik penyusuan susu ibu. Jadi sebab tu doktor saya kata macam kalau nak ambil mesti dengan preskripsi doktor. Jangan ikut-ikut je. Dan because this medication dia bukanlah without side effect, dan kalau pun you diberi ubat-ubatan ni oleh doktor, dia bukan bermakna dia terus berkesan time tu juga. Dia mesti kita kata ada effort you yang lain. Itu you mesti kena sentiasa lekapkan dekat you punya breast, sentiasa promote suckling tu supaya baby start kita kata bagi rangsangan yang menyebabkan hormon prolaktin dihasilkan because benda ni akan ambil masa. Relactation ambil masa, bukan terus berjaya. Biasanya ia ambil masa 2 minggu macam tu untuk dapat sikit permulaan susu tu. That's why you kena keep on berusaha. Lekatkan baby dekat dekat badan you, and then make sure you relax, you punya mind sedia, you ada good support. So benda-benda tu kena ambil kira faktor-faktor lain. Saya tak nak macam ibu-ibu ni dia macam concentrate pada medication je. Jadi dia kata ada medication ni macam semua boleh, semua dah okey, sepatutnya saya okey. Tapi dia lupa nak tengok yang faktor-faktor lain yang dia tak buat dengan betul. Attachment tak buat dengan betul, positioning baby tak buat dengan betul. Kena belajar, kena ada ilmu yang betul. Yang lain-lain tu masih perlu. Bukan hanya bergantung pada medication. Okay, pula dengar nasihat doktor berkenaan dengan ubat-ubat. Jangan main ambil saja ataupun dengar saranan orang lain. Apa pun kita kena bagi doktor assess dulu keadaan kita. Okay, kita ambil ubat-ubat tersebut. Okay. Alright, jadi kita bagi soalan kepada Puan Syafa pula. Okay, biasanya kalau suggestion yang terbaik lah kan, kita sarankan mak-mak ni untuk dapatkan konsultasi lah one to one, sebab setiap keadaan mak tu tak sama. Jadi apa panduan asas yang biasa Puan Syafa bagi kepada ibu-ibu yang dah bersedia untuk proses relaksasi? Okey, baiklah, terima kasih Puan Moderator. Okey, baiklah, panduan asas. Okey, macam tadi Dr. Sakinah tekankan, pengambilan ubat-ubatan tidak boleh diambil sesuka hati tanpa assessment ataupun pemantauan daripada doktor. Ya, betul, tu antara keadaan sangat merisaukan. Ibu simply je pergi beli domperidone dekat farmasi, lepas tu makan pula kita tak tahu dia punya dosage sesuka hati. Macam doktor cakap, memang ada kesan sampingan kan ubat-ubatan yang kita tak tahu. So bila kita simply prescribe, if anything ataupun apa-apa terjadi pada ibu-ibu ni tadi, siapa yang nak bertanggungjawab? Siapa yang harus dipersalahkan? So kena ingat, jangan buat sesuatu yang orang kata di luar bidang kita lah. Okay, sebab kita tahu kita bukan belajar bidang perubatan. So kita tak ada ilmu tu. Jadi kalau kita nak ilmu tentang perubatan tu, kita jumpa yang pakar, yang bidangnya. Siapa? Doktor lah. Okay, kalau kita nak apa-apa ubat, jumpalah dengan doktor. Doktor akan assess dulu, baru dia akan prescribe kita dengan ubat yang sebetulnya ataupun sepatutnya lah. Sebab setiap orang dia punya orang kata history perubatan ataupun dia punya kesihatan tu berbeza kan, kita tak tahu.
So tak boleh simply makan ubat. Even ibu-ibu ni ada juga yang allergic dengan certain ubat. Macam itulah. Itulah antara faktor yang perlu kena betul-betul ibu ambil tahu kenapa kita tak boleh simply nak makan orang so called panggil ubat banyak susu kan. Ubat tambah susu yang mak-mak selalu panggil. Memang tak boleh simply ambil ubat-ubat ni. Okay, kena ingat. Memang tak ada jalan mudah untuk relaksasi ni. So kita kena usahalah dengan langkah-langkah yang sebetulnya. Okay, so bila kita dapatkan konsultasi one to one daripada PC, LC ataupun IPC-LC, okay, selalunya ibu-ibu akan disediakan dengan plan ataupun rancangan relaksasi lah. Okay, so benda pertama yang biasanya yang dia akan buat sama jugalah macam yang doktor akan buat. Dia akan tanya sejarah, okay, sejarah penyusuan ibu ni. Okay, dengan bayi yang sedang disusukan ni, dah berapa lama stop penyusuan, atas faktor apa, and then sebelum ni kenapa dia stop penyusuan tu. Mungkin ada cabaran ataupun sebab lain dia berhenti menyusu. So kita akan explore dulu dia punya sejarah penyusuan. And then kita nak juga tahu mak-mak ni dia nak relaksasi ni sebab apa. Apa aim dia? Mungkin aim dia sampai 6 bulan je. Atau mungkin aim dia memang dia nak stop terus pemberian susu rumusan ataupun susu gantian. Dia memang nak terus bagi dengan susu ibu sepenuhnya. Okay. And then kita nak tengok jugalah, kita akan buat assessment juga pada payudara ibu. Of course dengan kebenaran ibu lah kan. Tak boleh simply je nak selak, nak check payudara orang kan. So kita nak tengok mungkin dia ada rasa cabaran lain. Mungkin ibu ni asyik kata, saya tak boleh menyusu, saya rasa susu saya tak banyak itu sebab nipple saya kecil ataupun nipple saya buta ataupun dia kata saya tak banyak lubang susu. Kan setiap ibu ni ada masalah ataupun ada assumption dia orang sendiri yang mungkin sebenarnya bukan masalah pun, tapi ibu-ibu ni rasa menjadikan satu masalah. Okey, sebagai contoh mungkin ibu kata puting buta ataupun inverted nipple. Okay, ibu kata sebab tu susu saya tak boleh keluar. Okey, jadi di situlah peranan PC, LC, IBC-LC untuk menerangkan pada ibu ni tadi sebenarnya it's not the problem of your nipple. Okay, sebab macam Dr. Sakinah cakap tadi, penyusuan ni bukan di nipple semata-mata, tapi kita fokuskan di bahagian areola yang tumpuk hitam di payudara ibu tu tadi. Kalau menyusu di nipple semata-mata, situlah masalah dia. Nipple akan crack, nipple akan sakit. Okay, and then susu takkan keluar sebab penyusuan tidak efektif. Sebab penyusuan di nipple takkan merangsang pengeluaran susu yang betul. Sebab dia hanya rangsang di bahagian, contoh macam ni kan payudara ibu, kat depannya macam orang kata macam mulut burung tu, macam ni dia cup 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 cup. Dia takkan dapat kelenjar susu di bahagian belakang tu takkan dapat disentuh. Okay, jadi susu tu sebenarnya takkan dapat keluar lah. Situlah masalahnya akan start sakit. Lepas tu susu tak keluar, jadi clog duct, susu tersumbat. Okay, dan masalah yang akan bersambung-sambung lepas tu yang tak akan berhenti. Okay, jadi kena ingat tu lah. Okay, sekejap. Okay, jadi penting untuk ibu bila kita akan buat plan ataupun rancangan relaksasi ni, okey, apa yang akan dirancangkan untuk ibu adalah, okey, pertama mengadakan semula susu di payudara. Okey, tadi Dr. Sakinah dah cakap, kita cuba juga menyusukan bayi di payudara walaupun kita rasa tak ada susu, tapi kita offer bayi untuk menyusu di payudara. Kita buatkan supaya bayi rasa selesa untuk berada di bahagian payudara walaupun sekadar kita mungkin macam orang kata sembang-sembang ataupun sekadar macam kita letak je nipple tu di bahagian mulut bagi dia macam main-main. It's okay. Kita buat bayi rasa selesa. Dalam masa yang sama, jangan paksa bayi untuk menyusu. Jangan paksa sebab kita risau bila kita memaksa bayi nanti dia akan trauma dengan payudara. Bila bayi trauma dengan payudara, lagi langsung terus dia tak nak menyusu di payudara kita. Dia rasa tu satu ancaman. Bila dia nampak je payudara, mak nak paksa dia menyusu. Dia tak nak.
sebab dia rasa tu satu yang asing mungkin untuk dia selepas kita dah berhenti menyusu dalam satu jangka masa. Boleh kita cuba bagi bayi rasa selesa di bahagian payudara, cuba menyusukan tetapi jangan paksa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk adakan semula susu di payudara, ingat saya cakap tadi rangsangan ataupun stimulasi di payudara. Jadi ibu perlulah memerah sekerap mungkin. Sekerap mana? Sekerap 2 ke 3 jam sekali. Maksudnya dalam satu hari kita ada 24 jam. Dalam plan rancangan relaksasi tu kita akan tuliskan jadual perahan untuk ibu. Okey? Kalau ibu mampu untuk kata setiap 2 jam kita letakkan. Okey, kita bincang dengan ibu. Setiap 2 jam tu pukul berapa, pukul berapa, pukul berapa. Ataupun kalau ibu tak mampu sekerap itu, kita bagi diskaun sikit setiap 3 jam. So kita tetapkanlah 9, 12 dan seterusnya. Kalau ibu rasa tak mampu juga, ni diskaun yang paling habis lah. Kalau tak boleh diskaun dah 4 jam. 4 jam ni pun sebenarnya sangat-sangat lama. So kita memang akan sarankan perahan setiap 2 hingga 3 jam sahaja. Dia punya orang kata gap tu. So kita akan sediakan jadual perahan. So ibu mungkin akan cuba tik lah. Okay, time ni dia boleh perah. Dia tik. Okay, then dia perah lagi. Dia perah lagi. So kalau boleh, orang kata jadual ni kita rancang bersama-sama dengan ibu kan. Kalau boleh, ibu tolong patuhlah dengan jadual perahan ni tadi. Tapi it's okay, mungkin first 2 days tu mungkin rasa macam susah. Okay, tapi kena ingat sebab kita memang nak adakan semula susu, kita memang kena ada komitmen yang sangat tinggi. Okay, sebab demand versus supply. Ingat tadi ya, bila demand tinggi, supply pun tinggi. So dalam masa sekarang ni, InsyaAllah dalam orang kata 6 bulan ke bawah kita punya hormon tu masih lagi sangat-sangat tinggi. Kalau kita usahakan InsyaAllah boleh. Tapi memang betul-betul kena committed lah dengan jadual perahan ataupun memang menyusukan bayi terus di payudara. Okay. And then yang ketiga, okay, kira selepas ibu dah memerah, dah ada hasil susu tu tadi, sekiranya dah berjaya lah. Macam Dr. Sakinah kata selalunya dalam 2 minggu tu akan dapatlah setitis, 2 titis, and dia makin akan semakin banyak. Ibu akan nampak perubahan tu bila betul-betul konsisten dengan penyusuan, dengan memerah. Okay, mula-mula tu bolehlah kalau nak guna shrink dulu, okay, ataupun nak guna cup dulu, okay, boleh je, offer EBM yang ada lah, okay. And then tadi Dr. Sakinah juga ada share penggunaan peralatan tu tadi kan. Peralatan tu kita panggil SNS, Supplementary Nursing System. Ada dijual di pasaran, yang murah ada, yang mahal pun ada. Tapi sebenarnya nak DIY pun boleh. Okay, so boleh belajar lah sebenarnya benda tu memang ada. Boleh je. Maksudnya kita mimikkan, okay, kita offer bayi menyusu di payudara. Okay, pada awal-awal tu mungkin kita tak ada lagi susu kan, susu belum terhasil, belum lagi. So kita boleh supplementkan dulu dengan susu gantian tu. Kita macam orang kata try untuk acah-acah dia lah. Okay, konon macam adalah susu kita tu. Tapi sebenarnya kita supplementkan dengan susu. So kita nak bagi bayi rasa selesa di payudara and cuba balik latch di payudara. Okay, so dalam masa yang sama, bila baby latch tu, dia sebenarnya merangsang lah payudara kita. Dia akan hantar signal di otak untuk permintaan susu ni tadi. Nampak tak? Dia macam orang kata serampang 2 mata lah. Kita latchkan baby kita walaupun kita guna SNS tadi, kita guna susu lain, susu gantian. Tapi dalam masa yang sama, bayi akan latch di payudara. Tapi kena pastikan latching betul, positioning dan juga betul. Sebab kalau tak betul, rangsangan ataupun stimulasi di payudara tu still tak dapat lah. Okay. Dan seterusnya, okay, tadi bukan setakat pengambilan ubat-ubatan yang macam Dr. Sakinah cakap juga tadi. Kita juga sekarang ni dimomokkan dengan banyaknya penghasilan ataupun penjualan meat booster di pasaran. Okay. I'm not against any brand. Okay. Tapi kalau ditanya tentang pengambilan meat booster, saya akan sarankan pengambilan meat booster dalam bentuk natural. Okay,
Maksudnya bukan produk yang telah dihasilkan semula ataupun diproses dan sebagainya, tapi saya akan lebih sarankan kepada pengambilan milk booster yang natural ataupun orang panggil galactagogue. Sebenarnya banyak sangat makanan-makanan ataupun real food, okay, yang memang sebenarnya orang kata milk booster lah kepada ibu-ibu ni. Macam setengah orang dia makan kucai, dia rasa susu dia banyak. Ada setengah orang dia makan lobak putih, dia rasa susu dia lebih banyak. Okay? Tapi setiap orang berbezalah. Tak boleh nak kata, oh Puan Syafa kata kena makan lobak putih. Tapi bila makan lobak putih tak jadi apa-apa pun. Bukan dia tak sama. Setiap orang berbeza. Mungkin milk booster pada saya boleh jadi milk killer pada orang lain. Macam tu. So kita kena explore, kena cuba jayalah. Okay? Tapi dalam masa sama tak boleh terlalu bergantung dengan pengambilan ubat-ubatan dan juga milk booster semata-mata. Kena ada juga stimulasi di payudara dan usaha untuk mengadakan susu di payudara dengan 3 cara yang saya sebutkan dari awal tadi lah. Stimulasi di payudara sama ada menyusu secara terus di payudara, perahan tangan ataupun perahan dengan menggunakan mesin. Okay, Puan Moderator? Okay. Mungkin saya boleh tambah bestnya. sikit kot. Tertarik Boleh, sebab saya boleh. nampak tadi ada soalan tanya apa makanan yang sesuai. Macam saya setuju dengan Puan Syafawati. The best kita kata meat booster adalah yang come from our natural food. Sebab saya sendiri pengalaman saya menyusukan 3 orang anak exclusive breastfeeding. Saya tak mengamalkan apa-apa milk booster pun. Mula-mula belilah juga macam teh dulu-dululah zaman saya tu, waktu saya tu tak banyak lagi produk apa-apa kan, tapi try. Saya sendiri pernah try. Tapi tak berjaya pun. Dan setelah kita kata dah anak 3 baru saya perasan sebenarnya apa-apa makanan yang membuatkan you happy, you suka is actually meat booster for you. Tu yang saya perasan. Lepas tu satu lagi makanan minum kita kena minum banyak air. Yang ni syarat yang paling penting sebab masa saya breastfeeding tu saya melalui kita puasa semua tu kan bulan Ramadan. Memang pengambilan air sangat penting. Sebab tu saya rasa makanan yang bersup sebenarnya lebih macam berperanan. Sebab tu bila Puan Syafawati sebut tadi lobak putih. Memang ada setengah ibu ataupun amalan orang-orang lama, orang-orang tua dulu kan, petua kan, dia amalkan minum sup lobak putih. Kalau dekat Sabah dulu saya punya kita kata saya pernah kerja kat Sabah dulu, amalan orang dekat sana dia minum sup papaya, dia panggil sup betik muda. Jadi saya rasa macam dia bukanlah disebabkan oleh betik itu sahaja tapi sebab pengambilan sup. Jadi menyebabkan kita kata pengambilan air yang banyak menyebabkan susu tu pun memang kita kata mudah lah. Sebab kalau badan kita tak cukup air, badan ibu tu tak cukup air, dehydrated, memang susah nak hasilkan susu. Sebab tu kita perasan masa bulan puasa mungkin penghasilan susu kita tak sebanyak masa biasa. Sebab kita memang kurang mengambil kita kata air di waktu siang. Jadi itulah saya rasa makanan yang paling baik untuk ibu ialah makanan yang membuatkan ibu rasa happy, ya, dan juga pengambilan air yang cukup. Ini syarat saya rasa. Syarat yang penting. So you kena pastikan you minum banyak air. Ambil buah-buahan yang mengandungi banyak air. Contoh macam tembikai. Ya, salah satu contoh. Maksudnya yang akan buat you ambil banyak fluid lah. Jadi bila dengan tu you punya badan pun tak akan kekurangan air sebab kita kata especially kat Malaysia ni kalau cuaca panas memang panas betul. Jadi menyebabkan ibu senang dehydrated. Ya. Dan saya rasa kita semua pun patut tahu yang sebenarnya rasa breast milk kita akan berubah mengikut apa yang ibu makan. Ada kajian dah tunjuk kan. Jadi kan macam saya selalu rasa amazed kan. Saya kata macam padahallah bila hari aku makan aiskrim macam anak tu macam syok je minum susu ibu kan. Macam itulah. Jadi enjoy apa yang kita kata makanan, jangan stres sangat sebab kalau you stres, pengambilan susu akan kurang.
So just try to enjoy your breastfeeding moment. Penjagaan, okay, saya rasa itulah yang boleh saya tambah sikit pasal pemakanan ibu masa menyusu. Okay, terima kasih doktor atas penjelasan. Okay, alright, kita dah hampir ke penghujung. Okay, sebelum kita teruskan dengan cabutan bertuah, kita ada soalan terakhir lah untuk doktor. Okay, ini bukan soalan lah, nak minta doktor bagi take home message kepada ibu-ibu yang sedang bersama kita hari ini. Okay, saya rasa take home message saya ialah pada ibu-ibu yang menyusukan badan ni, I wish you all the best. Dan you kena first, macam Puan Syafawati kata, niat tu mesti ada dan niat dari awal. Saya selalu masa antenatal lagi saya dah pesan dekat ibu-ibu. Kalau saya tanya, saya kata you pernah breastfeeding ke tak sebelum ni, and then nanti bila baby bersalin nak breastfeeding ke tak. Maksudnya kita try to encourage ibu-ibu untuk breastfeeding masa antenatal lagi, masa mengandung. Sebab yang penting ialah dekat you punya mindset. Kalau mindset you bagus, you maksudnya you memang berazam untuk menyusukan, then you kita kata niat tu dah ada kan. Jadi you punya azam tu dan you bekerja, maksudnya berusaha untuk menjayakannya. InsyaAllah kita kata segala usaha tu akan Tuhan mudahkanlah. Niat saya, macam saya kata, niat saya masa saya nak bagi breast milk tu, saya rasa macam sebab itu yang dianjurkan dalam Quran. Yang kata menyusulah kamu sampai umur 2 tahun sekiranya tidak menyusahkan. Maksudnya memang diakui yang penyusuan susu ibu ni sebenarnya tak mudah. Tapi kita kata kita niat, insyaAllah ini susu badan adalah susu yang terbaik. Kita cuba bagi yang terbaik untuk baby kita. Jadi kita usahalah ke arah itu. Tapi jangan stres. Saya bimbang, kadang-kadang risau takut ibu-ibu ni stres. Kadang-kadang dia macam dah jadi macam perlumbaan pula. Macam duk tayang berapa susu, berapa liter dia dapat satu hari. No. Please don't do that. You will add more stress on yourself. So kita kata kita try enjoy the moment. Try enjoy the moment. Dan kalau katakan hari ni susu tak banyak, tak apa. Kita kata tak apa, esok buat susu banyak lagi ya dek. Kita cakap dengan baby, selalu bercakap dengan baby, enjoy the moment on breastfeeding. Sebab masa breastfeed tu, bila you, especially kalau direct feeding kan, nobody can take that moment away from you. Masa tu paling special actually untuk you create bonding dengan you punya baby. Okay, tu je pesanan saya. Wah, sungguh terharu ya saya dengar. Okay, alright. Soalan terakhir untuk Puan Syafa, ada tak kata-kata semangat untuk ibu-ibu yang ingin melakukan relaksasi? Okey, terima kasih Puan Moderator. Kata-kata semangat macam yang saya cakapkan tadi, ibu-ibu yang nak melakukan relaksasi kena ada komitmen yang tinggi. Okey, memang kena ada komitmen yang tinggi. Kalau kita betul-betul nak, kita kena betul-betul usaha, kena lakukan sampai kita berjaya. Okey? Dan tak bolehlah cepat putus asa. Memang relaksasi ni satu proses yang berterusan dan berpanjangan, tapi ibu jangan cepat putus asa. Sebab tu kena adanya persediaan tu tadi. Okey? Ya, memang akan penat, akan rasa lelah, akan rasa macam-macam perasaan, tapi ingatlah tujuan utama kita ni tadi sebab apa? Sebab bayi yang kita nak susukan tu tadi. Ingat ya, Allah takkan pernah sia-siakan usaha seorang ibu. Okey, lagi-lagi ibu yang menyusukan, yang susu tu memang hak untuk anak dia. Jadi jangan pernah risau. Orang kata nak menyusukan susu ibu ni untuk relaksasi ni, ya memang susah. Perjalanannya mungkin agak berliku, but nothing is impossible. If you do, you will get it, insyaAllah. Okay? Macam Dr. Sakinah cakap juga, all the best. Jika kita usaha, insyaAllah kita akan dapat manjada wajada. Okay. Okay, terima kasih Puan Syafa dan Dr. Sakinah atas perkongsian. Okay, kita dah sampai ke penghujung tapi kita ada beberapa soalan lah. Yang daripada peserta. So sekarang ni panel nak bagi soalan kat peserta dulu ke kita nak jawab dulu soalan daripada peserta?
Dia suka jawab soalan sebab saya rasa Buat soalan dulu. mesti orang yang bertanya tu mesti dia menunggu-nunggu soalan dia dijawab. Okay, so far kita ada 5 soalan lah. Kalau doktor Kita tahu. ada 5 soalan. Saya bacakan ya. Ada satu soalan doktor dah tolong jawab tadi. So saya skip lah soalan tu daripada Puan Fina tadi. Kita dah skip. Harap Puan Fina jelaslah dengan penjelasan doktor tadi. Okey, kita jawab soalan daripada Puan Intan Puan Intan Farhana ni untuk Puan Syafa. Boleh ke tolong jawabkan kalau nak mula relaksasi perlu berjumpa dengan doktor dulu ataupun PCR atau LC dulu? Okey, baiklah. Untuk Puan Fina, sekira nak relaksasi, okey, sekiranya Puan Fina memang ada kenal mana-mana PC, LC atau IBCLC, boleh terus dapatkan konsultasi satu one by one lah dengan mereka, ataupun sekiranya tak tahu kat mana nak tuju, Puan Fina boleh terus ke mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan dan cuba bertanya dengan nurses yang ada di situ ataupun nurses lah yang ada kat kaunter selalu kan, yang kat KKIA tu, boleh tanya sekiranya saya nak relaksasi dekat siapa saya nak rujuk. So selalunya setiap klinik kesihatan dia ada kumpulan sokongan penyusuan susu ibu. So dia adalah senarai contact numbers yang ibu-ibu boleh rujuk untuk masalah penyusuan susu ibu. So itu je lah kalau nak dapatkan bantuan. Ataupun sekarang kita ada banyak juga kumpulan penyusuan susu ibu di Facebook ataupun kumpulan-kumpulan di Telegram dan sebagainya. Boleh dapatkan bantuan daripada mereka lah. Tapi yang pentingnya make sure PC, LC, IBCLC tu yang betul-betul PC, LC dan IBCLC lah. Bukannya yang self-claim tapi tak pergi kursus dan sebagainya. Sebab tu kalau betul-betul tak tahu nak refer pada siapa, refer je pada klinik kesihatan. Mereka boleh bantu. Saya harap menjawablah soalan Puan Fina tadi. Puan Intan. Okey, terima kasih Puan Syafa. Okey, soalan Puan Fina kita dah jawab. Soalan kita nak pergi Puan Nelly. Ini kalau mak angkat boleh ke menyusu sampai umur 2 tahun? Okey, doktor ke nak jawab ataupun Puan Syafa? Actually saya jawab ni boleh sampai 2 tahun. Maksudnya kita kata selagi susu masih ada. Sebenarnya kalau yang anak angkat ni proses nak mula tu yang susah sebenarnya. Tapi once susu dah terhasil, tak ada masalah untuk teruskan sampai 2 tahun. Saya tahu dari segi agama kan kita kata-kata kalau ikut Imam Syafi'i cukup 5 kali kenyang dah cukup untuk kita kata dah disebahkan sebagai anak kan. Tapi untuk tujuan kita kata kesihatan baby tu nak teruskan sampai 2 tahun tak ada masalah. Okay. Alright. So harap menjawab soalan Puan Nelly tadi. Okey, seterusnya soalan penjagaan susu kolesterol yang selalu saya nampak ibu-ibu simpan menggunakan shrink. Kalau guna shrink boleh simpan berapa lama? Puan Syafa boleh jawab? Okey, penyimpanan susu ibu tak kiralah dalam medium apa pun sama je dia punya tempoh jangka hayat tu. Tapi kalau boleh sebenarnya kolesterol ni kita tak payahlah simpan-simpan. Kolesterol ni dia sangatlah orang kata berharga kan. Jangan simpan, terus guna. Ataupun kalau mungkin ada simpanan, gunakan dalam jangka masa terdekat. Tak perlu simpan frozen kan sampai 3-6 bulan setahun, tak perlu. Rugi sangat-sangat. Sebab sebenarnya kadang-kadang lagi kita simpan ni end up tak guna dan buang. Tapi kolesterol ni tolonglah jangan bazirkan. Okey? Mungkin ibu ada simpanan, guna dalam jangka masa terdekat. Okey, tak macam saya kata pemberian EBM tak semestinya guna botol. Kita boleh guna shrink. Even ni memang simpan dalam shrink pun boleh terus feed pada baby. Okey, so mungkinlah masa ibu tengah mandi tu ke boleh je suruh mungkin orang tolong jagakan, terus je feed baby dengan kolesterol yang ada tu. Kolesterol janganlah simpan lama-lama. Tak perlu. Sebab sangat-sangat bermakna berharga. Orang kata rugilah kita simpan-simpan lama-lama and end up kita buang je macam tu. Okay, so tak kiralah EBM, susu perahan disimpan dalam medium apapun, tempoh simpanan jangka hayat dia tetap sama macam yang lain. Okay, tapi kolesterol memang saya tak sarankan untuk kita simpan lama-lama. Kalau boleh kita simpan terus guna.
dalam jangka masa yang terdekat. Okey, Puan Aisyah. Okey, terima kasih juga Puan Aisyah sudi bertanyakan soalan. Okey, ini soalan popular jugalah daripada Puan Farah Wahab. Okey, selalu juga kita terima soalan macam ni. Dia tanya, selepas anak usia setahun, proses relaksasi tu mustahil ke? Boleh ke? Siapa-siapa jawabkan doktor? Boleh. Sebenarnya tak mustahil sebabnya betul, dia sebenarnya kalau bawah 6 bulan lebih mudah sebab masa tu hormon kita masih hormon ibu-ibu yang macam hormon prolaktin, oksitosin. Maksudnya kalau prolaktin tu dia dah ada sebab daripada start mengandung tu dah masa wanita tu mengandung hormon prolaktin dah terhasil. Jadi kalau dah selepas baby dah berumur setahun nak start balik, saya rasa dia bukanlah satu benda yang mustahil tetapi ia tidak semudah kalau start awal. Dan kena ingat ni memang kita kata it need hard work. Memang ibu tu kena rajin. Rajin letak je baby tu dekat nipple. Walaupun mungkin macam acah-acah je. Tak ada susu pun. Letak je. Sebab nak promote, nak timbulkan refleks tu. You all bayangkan macam ni lah, budak umur 1 tahun kadang-kadang dah ada gigi kan. Kadang-kadang dia main-main, dia nak tarik puting. Tapi you kena, sebab tu saya kata dia hard work. You kena macam pujuk dia, okay tolonglah hisap dan terpaksa buat guna yang kita kata yang yang device tadi tu untuk macam tipu dia sikit, susu keluar daripada puting ibu padahal keluar daripada tube tu. You kena buat benda-benda tu. Tak boleh tak buat. Dan kena buat kerap. Kena ada disiplin. That's why saya rasa kalau untuk ibu-ibu yang sebegini memang sebaik-baiknya, lebih baiklah kalau mereka dapat engage ataupun kita kata menggunakan khidmat lactation nurses yang bertauliah untuk bagi support. Sebab kadang-kadang kita macam ada hari yang macam you akan rasa give up, ada hari you akan rasa penat. Sebab benda ni katakan buat sehari tak nampak lagi, buat 2 hari tak nampak lagi, buat seminggu tak nampak lagi. So kadang-kadang ibu tu dia boleh jadi putus asa. Sebab tu you perlukan sokongan. Dan bagi kita kata lactation counselor, dia orang ni yang memang berpengalaman dan kita kata kalau yang betul-betul prihatin ni memang dia orang akan dapat bagi good support. Tak mustahil, insyaAllah. Okey, harap menjawab. Okey, tak mustahil. Tiada yang mustahil lah. Okey, soalan seterusnya yang ni ada berkenaan dengan hypothyroid. Doktor sekali lagi, minta maaf doktor. Okey, daripada Puan Dilahanan dia tanya kalau ibu yang ada hypothyroid ada efek tak pada bekalan susu ibu? Okey, hypothyroid secara teorinya dia tak akan menjejaskan berapa banyak susu yang terhasil. Tetapi kadang-kadang hypothyroid ni dia prone, ibu tu cenderung untuk dapat depression juga. Jadi bila kalau dapat depression, you rasa macam tak larat, you rasa nak menangis, you rasa cepat stres. So benda tu yang akan menyebabkan penghasilan susu kurang. Tapi kalau hypothyroid yang terkawal, maksudnya ada ubat-ubatan yang doktor mulakan dan mengawal simptom hypothyroid you, dan insyaAllah tak ada masalah. Okey, harap menjawab soalan Puan Dila tadi. Okey, ni soalan last sebab kita kejar masa. Okey, pada soalan Farah Fuad, minta Puan Syafa jawabkan. Dia kata saya masih dalam proses relaksasi dalam 2 bulan. Sekarang gap 3 jam tapi yield masih maintain. Jadi dicadangkan untuk 2 jam. Tapi saya hampir putus asa sebab terlalu penat. Ada cara untuk saya naikkan yield yang dah stagnan pada yield tersebut? Stagnan ke standard? Stagnan lah. Sekejap, baca balik sekejap. Saya baru baca dulu. Okey, Puan Farah, saya sangat memahami macam saya cakapkan tadi, relaksasi ni proses yang akan memenatkan, yang mungkin akan buat kita akan rasa putus asa sebab tak nampak hasil. Kita kena, orang kata disiplin, lepas tu kena bangun nak memerah. It's okay, don't push yourself too hard.
Kalau rasa puan hanya mampu buat 3 jam sekali, teruskan. Teruskan dengan 3 jam sekali. It's just that Puan Farah kena konsisten dengan jadual perahan. Setiap 3 jam perah. Setiap 3 jam perah. Tak ada masalah. Don't push yourself too hard. Kalau rasa tak mampu nak buat 2 jam, saya hanya sarankan 2 ke 3 jam. Tapi kalau Puan hanya mampu untuk teruskan dengan 3 jam, teruskan. Tapi Puan kena konsisten dengan jadual perahan 3 jam tu. It's okay. Ya, penat. Kita memang akui. Kita akan rasa penat. Nak, orang kata nak disiplin dengan benda yang baru. And kita nak nampak hasil. Kalau boleh semua orang nak cepat kan. Sebab kita kalau boleh tak nak lama-lama nak penat semua. It's okay. InsyaAllah. You akan berjaya. Ya, memang ambil masa. Macam Dr. Sakinah cakap. At least you need 2 weeks. At least kalau you betul-betul konsisten dengan stimulation di payudara. Boleh saya tahu tak anak Puan Farah umur berapa sekarang? Puan Farah boleh komen berapa umur anak Puan Farah sekarang? 6 bulan. 6 bulan. InsyaAllah boleh Puan Farah. 6 bulan dan ke bawah, hormon penyusuan kita masih sangat tinggi. Chances dan dia punya ni sangat tinggi. Kalau Puan betul-betul konsisten, disiplin setiap 3 jam tu, boleh dah. Dengan akan ada hasilnya dalam masa 2 minggu yang pertama tu. Memang kata kuncinya, konsisten dengan jadual perahan, don't push yourself too hard, jangan stres. Mungkin direct try buat yang macam kita kata yang letak baby dekat kita punya nipple tu juga kan, pakai yang tu. Ya, betul. Boleh tu try antara juga cara. Ya. Kemudian boleh jumpa doktor jugalah untuk dapatkan Maxolon ataupun Domperidone. Betul. Maksudnya kita kata mungkin Puan Farah having difficult time. So actually kita kata memang ada orang yang sangat dia rasa dia dah usaha dah tapi macam still tak dapat juga. It's time to see a doctor untuk kita kata dapatkan ubat-ubatan dan juga boleh consider cara yang kita kata yang apa you sebut tadi supplementary nursing device kan? Yes. Boleh sebab kita tahu direct feeding lagi berkesan untuk menghasilkan susu berbanding dengan perahan. And kalau boleh juga Puan Farah dapatkan betul-betul orang kata guidance daripada mungkin ada seorang LC ataupun PC ataupun any IBCLC yang betul-betul yang boleh guide Puan Farah one to one. Yang macam orang kata kalau Puan Farah ada masalah je terus guide, terus je consult je. Kalau rasa macam ada rasa down ke apa any problem, terus je consult PC, LC ataupun IBCLC yang sama. Itu lebih orang kata boleh membantu jugalah sebab memang dia faham ada masa-masanya kita rasa tak mampu. Ada rasa masa-masanya kita akan down. It's normal. Itu memang normal untuk semua orang. So saya harap insyaAllah Puan Farah berjaya. Kalau rasa tak boleh nak jumpa guidance daripada mana-mana, boleh contact saya personally. Ataupun boleh cari Facebook saya boleh insyaAllah boleh guide Puan Farah untuk relaksasi Puan Farah punya ni. Ya, boleh InsyaAllah kita doa sama-sama Puan Farah untuk Puan Farah malam ni. InsyaAllah berjaya Puan Farah. Okay, insyaAllah Puan Farah. Okay, itulah soalan yang kita sempat bacakan. Jadi sekarang ni kita nak minta panel yang sediakan soalan. Saya difahamkan ada 5 hadiah, jadi ada 5 soalan lah kan. Jadi saya nak tahu Puan Syafa bagi berapa soalan, doktor nak bagi berapa soalan? Saya bagi 2 soalan cukup lah. Okay, siapa nak bagi soalan dulu, Dr. Sakinah atau Puan Syafa? Okay, Dr. Sakinah bagi dulu. Alright. Berikan salah satu hormon yang sangat berguna untuk penyusuan susu ibu. Okay, siapa nak jawab? Nak angkat satu tangan, nak keluarkan suara ke ataupun nak terus jawab? Dah ada tu, jawab. Dah dapat Puan Farah jawapan Wahab, hormon prolaktin, betul ke? Ya, betul. Ramai jawab tu. Okay, Alhamdulillah. Yang terpantas sama. Yang terpantas. Yang terpantas Puan Farah lah. Farah Wahab. Puan Farah nanti DM kita orang Okay, next question. Ni aktif Okay. Lagi Puan
Siapa siapa nak bagi soalan? Puan Syafa nak bagi soalan seterusnya? Puan Syafa bagi dulu. Okey, boleh. Soalan saya, apakah prinsip utama dalam penyusuan susu ibu? Tu dia terus dah ada Saya sudah jawab. Paneli. Demand and supply. Ya, Betul tak? Laju. Betul. Paneli tahniah. Okey, laju dia jawab. Okey. Okay, next. Doktor nak bagi soalan. Okay. Okay. Okay, kejap soalan. Okay, namakan satu ubatan yang boleh digunakan dengan pengawasan doktor untuk memulakan relaktasi. Puan Intan. Dia jawab. Okay. Dompirida. Betul ke Puan Intan Betul. jawab? Okey, betul. Tahniah Puan Intan dan TPM admin Okey, ada lagi 2 soalan daripada Puan Syafa. Okey, soalan saya yang kedua. Nyatakan salah satu cara stimulasi di payudara. Salah satu. Tu Mamet tu Okey. laju nombor 1 tu. Oi, laju. Puan Umaira Subri. Ya, Dia jawab betul. Mamet. Okey, betul. Kita ada Alright, tiga tadi tahniah kan? Puan Umaira. Siapan di Okey. payudara. Betul. Okey, Puan Okey, Umaira. soalan terakhir. Okey, apa Mhm. dia je? Okey. Saya dengan Dr. Sakinah kerap kali ulang pasal ni. Yang kita nak acah-acah baby di payudara dengan menggunakan alat ni. Apa tadi saya nyatakan nama alat ni tadi? Ni susah sikit. Okey tu Puan Isha. Ada seorang. Betul. Supplementary Puan device. Isha Ernie. Betul. Betul. Tahniah. Masing-masing laju. Tahniah Maksudnya audience. semua fokus lah ni dekat webinar ni kali ni. Cemerlang semuanya. Okey. So terima kasih kepada pemenang nanti tolong PM admin semula. Okey. Sebab kita tak tahu macam mana nak reach. Kadang dalam ni lain, dekat dalam WhatsApp lain nama. Okey. Okey, ada seorang dah siap bagi nota lagi, Puan Zakira. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada 2 panel. Okey, kita dah terlajak masa tapi sangat-sangat happening peserta kita hari ini. Semua bersemangat. Okey, banyak sangat info. Harap jelas dengan penerangan. Okey, terima kasih banyak. So, insyaAllah lain kali bolehlah buat lagi boleh dijemput lagi ke? Okey, sangat seronok. So terima kasih kepada semua peserta webinar pada malam ni. Anda semua sangat proaktif, sangat interesting lah, sukalah, happy malam ni. Okey, Ambil gambar. lagi. Nak ambil gambar. Okey. Okey, ambil gambar dulu sekejap. 1, 2, 3. Okey, jangan lupa follow kami punya channel. Okey, setiap webinar yang kami jalankan kami akan upload semula di YouTube channel. Okey, boleh ulang kaji semula. Okey, kalau ada masalah boleh juga contact dengan kita punya LC ataupun panel pada malam ni. Siapa yang berdekatan tu, yang tahu lokasi yang berdekatan bolehlah. Okey, cuba hubungi kita punya panel ke ataupun apa-apa sajalah nak tanya soalan ke apa-apa kan. Masing-masing kita punya panel aktif dekat Facebook kan? Aktif tak Puan Syafa dengan doktor? Mestilah aktif. Okay. Boleh follow. Okay. Alright, itu saja pada malam jangan ni. lupa, Terima kasih. thank you dekat Mami Valet sebab sponsor untuk kita orang punya webinar malam ni untuk giveaway terima kepada kasih. 5,000. Terima kasih banyak-banyak kepada penaja kita. Semoga kita boleh bekerjasama sekali lagi. Okey. Itu saja. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Malam.